adalah Islam. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, mereka tidak pernah menyembah selain daripada Tuhan sekalian alam. Kan Nabi Muhammad sebelum dilantik jadi Nabi, Nabi pun keluh dalam keadaan kebingungan. Kan dalam surah Ad-Duha Allah sebut kan, Wad-duha, bismillahirrahmanirrahim, Wad-duha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Maksud wa wajadaka dhalan fahada, kamu dapati kamu dulu kebingungan, kemudian aku beri kamu petunjuk. Maksudnya dulu kan masa sebelum dilantik jadi Nabi, kan Nabi tercari-cari, betul tak? Nabi sendiri pun tak tahu macam mana nak beribadah. Akhirnya Nabi buat apa? Kaedah pergi berkhalwat, bersembunyi di gua Hira. Dan Nabi memuji segala puji Tuhan sekalian alam. Pujian-pujian hanya kepadamu. Aku ni sekadar umum saja. Maksud begitu juga keturunan Sayyidatina Khadijah, ibu ayah dia dan sebagainya, tidak pernah menyembah bentuk-bentuk berhala dan sebagainya, hanya memuji Tuhan sekalian alam, tapi tidak ada syariat yang jelas macam mana nak semayang. Kalau kita belajar pun kan syariat semayang pada tahun keberapa kenabian? Tahun ke-13 kenabian, ada kata tahun ke-12 selepas kematian Sayyidatina Khadijah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dari sebelum tu tak ada lagi syariat solat. Gitulah. Jadi kepada para wanita yang diuji dengan bercerai suami ataupun kematian suami, akhirnya melalui tempoh yang dipanggil janda. Orang kita kan janda, ibu tunggal dan sebagainya. Yang menyelamatkan kita adalah akhlak yang mulia. Jaga saja akhlak kita. Biar orang fitnah kita, jangan fitnah orang. Biar orang berkata keji pada kita, kita jangan berkata keji. Biar orang berburuk sangka kepada kita, kita jangan buruk sangka. Akhirnya yang benar akan mengalahkan semua yang batil. Itu je yang mampu kita buat. Kadang tak perlu pun kita nak pergi menjelaskan, saya tak ada apa-apa, saya tak ni. Jadi Allah lah yang akan menjaga kita. Jadi sebab itu penting setelah berlaku penceraian ataupun berlaku kematian, tolong jaga had yang Allah letak. Hudud. Apa maksud hudud? Bukan hukum hudud, hukum jenayah tu je. Ada dalam satu hadis, jangan kamu melanggar hududullah, had-had yang Allah berikan kepada kamu. Lepas suami meninggal, apa had yang Allah letakkan, apa batasan yang Allah letak pada kamu, kena ikut. Langgar batasan, kamu dah langgar hak Allah. Sebab itu na'udzubillah, kita tak ada dalam jagaan Allah. Siapa nak hidup dalam jagaan Allah, tolong jaga hak Allah. Hak Allah apa? Dua. Apa yang Allah perintahkan, apa larangan Allah, itu hak Allah terhadap kita. Yang lain Allah beri semua. Kamu nak rezeki, bagi. Kamu nak sehat, lepas sakit, bagi sehat. Nak pergi Mekah, nak beli itu, nak beli ni, semua Allah bagi. Kita minta dengan Allah kan. Tapi kena jaga hak Allah. Dua saja hak Allah yang Allah akan tuntut di akhirat kelak. Apa yang aku perintah kau buat tak? Apa yang aku larang kau tinggal tak? Ini yang akan dituntut oleh Allah. Tapi hak kita Allah dah bagi semua. Sejak daripada lahir sampai umur 40, sekarang umur dah 50. Semua tu siapa yang bagi? Siapa yang jaga kita? Allah yang jaga kan. Jadi dua tu yang Allah minta. Kan ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, jaga hak Allah, jaga batasan yang Allah bagi. Ihfazka, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga hak Allah, kamu akan dapati Allah ada depan kamu. Orang fitnah kamu, orang burukkan kamu, orang nak tuduh-tuduh, nak jatuhkan kamu, jangan bimbang, Allah depan kamu. Bukan adik-beradik, bukan mak ayah, bukan kawan. Allah ada depan kita, Allah ada bersama kita. Tapi syarat untuk dapat pertolongan Allah ialah kena menjaga hak Allah. Ni minta pertolongan Allah, dia dalam keadaan tak menutup aurat dengan sempurna. Dia minta pertolongan Allah, tapi dia tak solat. Bagaimana nak dapat pertolongan Allah? Hadis tu sambung lagi, wa iza sa'alta fas'alillah. Orang yang dah jaga hak Allah ada banyak kelebihan. Yang pertama, wa iza sa'alta fas'alillah. Nabi sebut kalau nak minta sesuatu, dia boleh minta direct dengan Allah. Subhanallah. InsyaAllah Allah akan makbulkan. Ini disebut dalam firman-Nya kan, firman Allah yang lain. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Lepas tu hadis tu sambung lagi, wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu perlukan pertolongan, minta tolong je dengan Allah. Allahu akbar. Kelebihan orang yang hidupnya dapat pertolongan Allah. Kemudian hadis tu indah sangat, kesimpulan hadis tu. Bukan kesimpulan, hadis tu bersambung lagi lah.
Nabi bersabda, sekiranya seluruh manusia berkumpul untuk beri mudarat kepadamu, berkumpul orang kampung bincang nak bagi keburukan kepadamu, contohlah kan, nescaya tidak akan berlaku melainkan dengan ketetapan daripada Allah. Lepas tu yang kedua, hadis tu sebut, sekiranya semua manusia berkumpul untuk beri kebaikan kepada kamu pun, tak akan dapat kebaikan tu kepada kamu sekiranya tanpa ketetapan Allah. Hujung hadis tu Nabi sebut, panel telah diangkat, dakwah telah pun kering. Panel telah diangkat, dakwah telah pun kering. Maksudnya semua telah dicatat di Lauh Mahfuz. Semua telah dicatat, tak ada catatan yang baru. Semua telah dicatat. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey, ni kesudahan insya-Allah ni kita baca. Sayyidatina Khadijah menjadi sebaik-baik isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu senang dan susah. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira, baginda pulang dalam keadaan ketakutan dan bimbang akan keselamatan dirinya. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah mengucapkan satu ungkapan yang menghilangkan ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ungkapan Sayyidatina Khadijah riwayat Bukhari ni. Maksudnya boleh diyakini ucapan ni. Kalla wallahi ma yuzika Allahu abadan innaka latasilur rahimah wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Maksudnya, demi Allah, Allah tidak akan sekali-kali membinasakan kamu. Kamu ialah orang yang menghubungkan silaturahim, menanggung kesusahan, membantu orang yang miskin, seorang yang jujur, memuliakan tetamu dan menolong masyarakat. Masya Allah. Lihatlah wahai pencinta Khadijah. Kita cintakan Khadijah dah ni, insya-Allah. Orang yang mencintai bunda Khadijah, insya-Allah akan bertemu dengan Sayyidatina Khadijah di syurga. Itu kan hadis Nabi. Nabi sebut anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Kalau orang yang kamu cinta tu masuk neraka, na'udzubillah, ikut sekali, na'udzubillah. Maksud saya bukan begini, bukanlah sayang suami, suami tak semayang, alamak, kena bertukar alih cinta ni, kena cari suami baru ni. Dan sayang suami, suami tak semayang pun sayang. Ustazah cakap tadi, jangan bersama dengan orang yang kita cinta tu. Kalau dia tu ni, tu salah faham tu. Itu kan soalan orang Arab Badui bila tanya, bila berlaku kiamat, Nabi kata apa persiapan kamu? Orang Arab Badui kata, ya Rasulullah, puasa aku tak banyak, puasa sunat. Solat aku tak banyak, masa solat malam. Tapi dalam hatiku ada rasa cinta kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah jawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Sebab dia cakap dia sayang Rasulullah kan. Rasul kata jangan bimbang, kau akan bersama denganku. Siapa yang mencintai orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang baik kerana Allah, betul kan? InsyaAllah akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai itu. Kita mencintai Sayyidatina Khadijah, kita baca kisah dia sampai kita rindu nak jumpa. InsyaAllah kita jumpa Sayyidatina Khadijah. InsyaAllah kita bersama dengan Sayyidatina Khadijah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak kita mencintai suami dan kadang suami melakukan maksiat? Boleh tak? Hari ini saya terima beberapa soalan. Suami, dia kata apa hukum? Dia tanya, hukum suami dia dah berzina dengan perempuan lain. Bila balik rumah, suami tak mandi wajib, nak pula bersetubuh dengan dia, nak bersama pula dengan dia. Faham tak? Dia kata perlu tak suami tu mandi wajib dulu? Suami, mungkin isteri tahulah ni keadaan suami ni. Suami isteri tahu. Saya tak pelik sebenarnya soalan macam ni. Sebab saya ada beberapa kes yang suami memang bawa balik perempuan dan dia melakukan perzinahan itu depan isteri. Isteri ni hanya mampu tengok. Kata ustazah, bila suami saya bawa balik perempuan, suami saya halau saya, suruh duduk dekat luar. Maksudnya duduk dalam ruang tamu. Anak-anak saya tanya saya, mak, umi ke mama ke, siapa perempuan tu? Anak-anak kecil tengok. Ada tu ustazah, sepanjang saya tempoh pantang, hampir setiap hari suami saya bawa balik teman wanita dia. Bukan kahwin. Sebab suami kata kau dah tak boleh nak buat apa, aku bawa balik kawan. Maksud bawa balik ni. Dalam hari ni memang Allahu Akbar, na'udzubillah, macam-macam cerita yang pelik-pelik kan. Kita macam rasa tak logik tapi berlaku. Tapi isteri ni kata saya tetap sayang suami saya, tak tahu sayang sebab apa kan.
Orang kata tak tahulah sayang yang buta, cinta yang buta kan. Saya tetap sayang, saya tetap nak bersabar supaya suami saya akan berubah, saya tetap akan berdoa contoh kan. Tetap akan berdoa. Saya kata itu pilihan puan. Puan tetap nak menunggu. Puan sabar, puan redha, puan yakin suami akan berubah dan puan boleh membiarkan, maksud soalannya membiarkan saja zina tu di hadapan mata tu. Depan mata. Dah lepas perempuan tu hantar balik, dia balik nak pula. Jadi dia kalau kita tengok dari segi hukum fiqh kan, kalau seorang suami dia nak mengulangi kembali apabila melakukan hubungan dengan isteri pada satu masa, kemudian nak ulang kembali, tak wajib mandi wajib dalam keadaan dia berjunub. Tapi itu alat kemaluan. Begitulah kaedahnya. Jadi saya pun tak boleh nak jawab dari sudut fiqh ataupun ada di sana perbincangan bila dia lakukan zina tu. Memanglah itu perbuatan yang sangat terkutuk kan, sangat hina dan sebagainya. Ada yang sedih itu, sedih belaka, semua sedih belaka. Bukan saya kata lebih sedih yang suami bawa balik pasangan lelaki. Ya, ada beberapa kes saya dulu. Ini maksudnya kes ni berapa tahun lepas ni, 5 tahun 6 tahun lepas masa saya jadi kaunselor pepunding cara. Isteri ni datang cerita dia mengandung. Suami bawa balik pasangan lelaki, melakukan perbuatan terkutuk atas katil mereka. Kemudian bila bersama dengan dia, suami nak buat perkara yang sama, iaitu liwat. Betul kan? Suami paksa. Sampailah ketika keguguran, sampai ketika perlu rawatan doktor, maksudnya berlaku benda yang teruk lah di bahagian alat kelamin. Sampai macam tu kejamnya kan. Nak kata kalaulah perempuan dah sampai tahap ni, carilah kekuatan. Ketika ini perceraian bukan perkara yang tidak baik, malah sangat dituntut. Tuntutlah perceraian. Sebab ini dah sampai peringkat suami yang sangat zalim, suami yang sangat jauh. Tapi kalau dia tetap nak bercerai, ustazah sayang, minggu lepas 2 minggu lepas pun kes yang sama, suami memang gay apa semua. Sekarang dalam proses untuk mohon cerai. Tapi saya bersalah, dia tanya. Sebab sayang tu ada. Tapi suami memang dah tak sentuh berapa tahun, sebab dia dengan pasangan gay dia je. Macam mana boleh sayang lagi kan, kalau kita fikir. Tapi kita tak boleh nak cakap. Saya kata akhirnya istikharah lah. Kalau puan rasa suami tu boleh berubah. Tapi setiap kali dia melakukan maksiat, jangan sekali-kali ada rasa redha. Memang tak redha, benci kepada maksiat tu. Tapi kalaulah sampai redha, dia dapat dosa yang sama. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Sebab saya teringat ni pula, ada seorang isteri ni dia buat pengakuan, ustazah, suami saya izinkan saya untuk berzina dengan lelaki lain. Ada juga pening acik-acik dengar cerita. Saya pun pening. Saya kata kenapa boleh jadi macam ni? Dia kata suami saya memang sakit, dia tak mampu nak memenuhi nafkah. Jadi suami saya kata, terpulang pada awak, pandai-pandailah awak, jangan sampai saya tahu. Faham tak ni? Dia kata suami saya izinkan ustazah. Aduh pening. Saya kata memang haram suami izin ke tak izin ke, sebab suami kata asalkan kita jangan bercerai. Faham tak? Sebab isteri menuntut ni. Jadi akhirnya suami, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Berlaku ya dalam masyarakat kita, bukan cerita reka-reka. Kalau saya nak cerita banyak macam pelik-pelik lagi. Siapa jadi pembincang rumah tangga, jadi kaunselor, cerita ni akan sampai pelik-pelik. Kes yang di luar fikiran, akal fikiran kita, orang Islam kita ni. Okey. Nak sebut, kita kembali semula. Panjang selalu ustazah ni bercerita. Khadijah, ibunda kita, dia sangat bijak menyusun kata-kata. Dia psikologi dia sangat tinggi bila kata gitulah. Rasulullah balik daripada Gua Hira ketakutan, berpeluh-peluh, menggigil-gigil. Betul tak? Ketakutan, menggigil-gigil sebab apa? Didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa yang sebenar. Bukan datang dengan rupa lelaki ke, dengan rupa yang sebenar malaikat Jibril. Wallahu alam. Ada riwayat mengatakan kalau malaikat Jibril tu membuka sayapnya, ada apa ni? Wallahu alam, kata beribu-ribu mata lah, apalah, macam-macam gambaran lah. Maksudnya malaikat Jibril lepas tu kan arahan kan Iqra. Rasul kata nak baca apa? Iqra. Dalam keadaan ketakutan, Rasulullah balik. Apa yang Sayyidatina Khadijah buat? Pergi peluk dan selimut. Betul tak?
Pernah tak buat macam tu kat suami kita? Tengah sedih, pergi peluk dia. Kau pergi nambah lagi, muka dia nampak sedih tu kan. Balik daripada mesyuarat masjid ataupun surau, dia jadi AJK surau. Kenapa muka sedih tu Saya dah cakap dulu. Dia nambah ada. Siapa suruh jadi AJK? Adalah tu tak kono tu. Tak nak dengar nasihat saya tu. Janganlah jadi isteri yang macam tu. Orang yang tengah sedih ni, tak payah cakap apa-apa lagi. Tengok ibunda kita buat apa, bagi sentuhan dulu kan. Tak reti cakap, pergi peluk. Bukan peluk lah, kalau kata Ustazah tak besok dah peluk-peluk sekarang ni. Gosok ke, tepuk ke, sabarlah insya-Allah. Sayyidatina Khadijah itu dulu buat. Sama gak cucu, anak kita kan. Balik, cucu lah, anak lah saya kan balik sekolah. Umi hilang pembaris. Kali kau nak marah apa? Hilang. Budak tu nak ngadu sedih. Nambah pula. Tak nak beli dah. Kadang tu ayat saya pun keluar. Lepas ni tak nak beli dah. Tak jaga tu betul. Tak tahu macam mana. Dia sebenarnya nak mengadu masalah dia, betul tak? Dia tak sengaja, tak tahu macam mana boleh hilang orang ambil. Dia dah lah sedih hilang. Bila balik, kita nambah lagi. Lain kali tak nak beli, biar tak ada pembaris tu. Lepas tu bila cek, mana pemadam? Makan ke pemadam? Ni, pensel ni. Baru beli 2-3 hari. Kenapa dah pendek ni? Mesti kejap goreng. Nak tajam je. Tak nak beli dah. Pakailah. Kita pun tikian nampak dia pendek tu kan. Gigih mak dia tengok, biarlah pendek. Contohlah kan. Orang tengah sedih. Sepatutnya kan kita cucu ke anak ke kan, pegang dulu ni. Lepas tu nasihat elok-elok kan, cakap elok-elok. Tapi tak kuat nak buat macam ni, tak kuat kan. Nak sebutnya ni, lepas tu kata-kata Khadijah ni yang power. Kita kalau ada kawan kita yang sedih, suami kita sedih, adik-beradik kita sedih, adik-beradik lagi lah, masa tu nak keluar pelurunya. Kadang tu keluar perkataan kita tu kan, mula-mula sedap, sabarlah. Sedap lagi tu. Allah nak hapus dosa. Aduh pedih ayat tu, pedih. Jangan main-main, betul tak? Kita tengah sakit demam ni kan, tiba orang datang, sabarlah, demam ni nak gugur dosa. Makin demam rasanya. Kita jangan faham begitu saja. Maksudnya apabila Allah timpa ujian, bukan semata-mata nak hapus dosa. Dahlah tengah demam, sebut pula berdosa. Allah, kau tak demam, kau tak berdosa kau. Dia nama tak demam, sedap pula dia. Jangan pula kita rasa kita tak diuji ni, kita tak ada dosa. Soalannya bila ujian je sebab dosa. Allah bila nak tunjuk kemarahan kepada hamba-Nya, bukan melalui cara tu. Bahkan daripada ujian itu Allah nak naikkan darjat. Allah nak beri ganjaran pahala. Allah nak bagi syurga, betul kan? Kita manusia mesti kaitkan tu. Adalah mana-mana silap ni awak ingat balik. Ada silap mana-mana ni, jadi teruk macam ni. Aksiden patah kaki. Ni kaki adalah ni melangkah tempat tak elok ni. Na'udzubillah. Jadi ibunda kita Khadijah bila berlaku macam tu kesedihan kepada Rasulullah, ni nak habis dah ni sabar bertenang ya. Khadijah tak keluar benda lain melainkan pujian. Bayangkan kita tengah sedih, menangis-nangis, down sangat. Tiba-tiba ada kawan kita, suami kita cakap yang positif tentang kita. Demi Allah, contohnya, demi Allah, Allah takkan sia-siakan, Allah tak zalimi kamu. Kamu ni isteri abang, contoh suami lah kan. Abang kenal isteri abang ni. Isteri abang ni rajin, suka tolong orang, suka bantu orang, suka belanja orang, suka ni. Nescaya Allah takkan menzalimi. Allah nak bagi sesuatu ni. Rasa semangat tak? Semangat kan? Lain kalau orang kedua ingat balik apa dosa dah buat ni. Faham tak? Tengah down tu lagi down. Baik tak payah nasihat kalau macam tu. Sebab itu kita ziarah orang sakit ataupun ziarah ada orang yang sedang mengadu masalah. Pertama bagi dulu ayat positif. Saya dah kenal awak lama, awak orang baik, awak tak pernah sakit hati-hati orang. Walaupun pernah, ayat tu kan, awak selalu berhati-hati.
Awak suka pergi majlis ilmu, awak sini. InsyaAllah Allah nak naikkan darjat ni. Sabar. Kan bunyi sedap tu. InsyaAllah Allah nak bagi syurga. Pasal dosa tu dia dengan Allah lah. Siapa kita nak menilai ujian ini disebabkan dosa. Betul kan? Jadi ibunda kita ulang kebaikan Rasulullah. Kamu ialah orang yang menghubungkan silaturahim, menanggung kesusahan, membantu orang yang miskin, seorang yang jujur, memuliakan tetamu dan menolong masyarakat. Ada 5 perkara. Lancar je Sayyidatina Khadijah sebut. Ya, wahai Rasul, suamiku kau orang yang baik, sekian-sekian, sebut kebaikan suami. Jadi sudah tentu Allah tidak menzalimu. Ada perkara yang baik Allah nak beri. Subhanallah. Lihatlah YP cerita Khadijah, bagaimana keadaan wanita yang mulia ini memberi semangat kepada suaminya yang menghadapi masalah. Beliau memberikan kata-kata yang menyejukkan hati dan menenangkan jiwa baginda. Oleh itu marilah kita menasihati para wanita yang mempunyai jiwa yang tinggi dan hati yang mulia untuk mengkaji sejarah hidup Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, untuk menjadi seorang wanita yang berjaya sebagai seorang wanita, isteri, ibu dan ahli perniagaan. Subhanallah, Allahu akbar. Saya sebenarnya selalu ada cita-cita apa? Nak jadi wanita, isteri, ibu yang lembut. Berjaya tak tu? Ada orang berjaya tak kat sini? InsyaAllah ya. Sebab saya ada baca satu kata-kata hadis Nabi ya. Setiap agama itu ada tapi itu sifat malu. Okey. Setiap agama tu ada roh dia lah. Rohnya adalah sifat malu. Dan malu ni dia akan seimbang dengan sifat lemah lembut. Lepas itu sifat lemah lembut ini dia akan saling backup tu. Lemah lembut dengan sifat malu. Orang yang lemah lembut dia malu untuk tinggikan suara walaupun pada anak. Dia malu untuk tinggikan suara kepada suami. Maksudnya orang yang lemah lembut ni juga orang yang pemaaf. Dan Rasulullah sangat lemah lembut. Rasulullah kalau tegur, nampaikan ilmu pun, orang buat silap pun Rasulullah sangat lemah lembut. Subhanallah. Itu ada beberapa kisah dalam kitab ni. Sekarang ni saya selalu duduk bawa kitab akhlak Rasulullah ni, ada cerita tentang himpunan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Arab Badui tu kan, Rasulullah pakai selendang. Bukan selendang, macam serban lilit dekat leher kan. Kemudian dia tarik kasar kan. Dia tarik kasar, lepas tu berbekas. Kita pernah orang tarik sampai berbekas merah? Tak adalah kan. Kalau kita orang dah tarik sampai berbekas, agak-agak marah tak? Marah kan. Sahabat ni kata, aku melihat bekas. Maksudnya ada bekas merah tu. Kemudian bila orang Arab tu sambung, berikan aku daripada harta Allah. Maksudnya dia kata ni harta Allah ni, beri. Dia main tarik macam tu je. Kemudian Rasulullah senyum. Rasulullah sangat lembut. Rasulullah tak marah sedikit pun. Rasulullah cuma kata kepada sahabat, berikanlah apa yang dia nak. Apa yang dia nak, berikan saja. Dengan senyum tanpa marah. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita cuba jadi isteri yang lemah lembut dengan suami, kan? Dengan anak-anak, dengan cucu, dengan ahli keluarga dan dengan siapa saja. InsyaAllah mudah-mudahan dengan itu kita semakin dekat dengan sifat-sifat ibunda-ibunda kita, para wanita-wanita yang salihah, dan kita juga dapat julukan wanita yang salihah, kemudian menjadi bidadari di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.